Bila kita nak beli rumah ni, ialah bukan semua orang ada cash kan. So tak adalah senang untuk kita beli rumah secara cash. So biasanya kita akan buat pembiayaan, financing. Kalau kata konvensional tu iaitu buat pinjaman. So dalam persoalan ini kita nak lihat, kalau dalam rata-rata yang menyediakan pinjaman ni ada berapa jenis bank ataupun berapa jenis institusi. Okey, kalau kita nak fahamkan, dia ada dua jenis yang besar, iaitu pinjaman bank komersial dan juga pinjaman LPPSA. Okey, sekiranya anda ada soalan tentang LPPSA, apa itu pinjaman LPPSA, so tonton video ni sampai habis, kerana apa? Saya akan terangkan bagaimana anda boleh menggunakan fasiliti pinjaman menggunakan LPPSA. So apa-apa pun, steady. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erman bin Taib selaku seorang perunding hartanah dan juga perunding kewangan. Okey, dalam pengalaman saya tuan-tuan puan-puan dalam menguruskan, membantu individu untuk membeli hartanah, salah satu yang famous, individu yang membeli hartanah menggunakan pembiayaan melalui institusi yang dikenali sebagai LPPSA, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Okey, so nama pun sektor awam. So kepada anda yang bekerja swasta, so tak sesuai lah untuk menggunakan fasiliti ini. Bukan saja tak sesuai, malahan kalau kita nak apply, tak lepas. Pasal apa? LPPSA ni adalah satu badan yang diwujudkan oleh kerajaan khususnya untuk membantu mereka yang bekerja di sektor awam untuk membeli rumah menggunakan fasiliti dengan LPPSA. Dia macam bank jugalah, cumanya dia untuk pekerja kerajaan. Kalau kita yang pekerja swasta, usahawan, enterprise dan sebagainya, so kita kena pergi ke commercial bank. Commercial bank banyaklah So dalam tu ada conventional dan juga Islamic financing. Okey, yang tu kita tolak tepi, nanti kita tonton video lain tentang bagaimana kita nak gunakan commercial bank. Tapi dalam video ni khusus kepada mereka nak faham, kalau saya nak buat loan guna LPPSA macam mana. Okey, kita tengok apa syarat-syaratnya individu yang boleh buat pinjaman dengan LPPSA. So, yang pertama, yang sudah tentunya dia mestilah bekerja dalam sektor kerajaan, dalam sektor awam, dalam keadaan statusnya tetap. Kalau kita seorang pekerja kerajaan kontrak, jawapannya tak boleh. Dia mesti seorang yang pekerja tetap. Nombor satu. Yang kedua, bila kita nak mohon pinjaman tersebut, berapa dapat kan? Berapa saya layak? Okey, kelayakan dikira daripada grade pekerjaan kita. Ataupun kita sebutkan sebagai grade gaji lah, ataupun grade jawatan kita. So dalam LPPSA dia ada jadual dia. So berapa grade gaji kita, berapa kelayakan maksimum untuk kita membeli hartanah. So daripada situ kita boleh nampak. Okey, itu yang kedua. Kriteria yang ketiga, bila kita mohon LPPSA ni, satu yang bestnya, dia bagi permohonan pinjaman tu, dia bagi pinjaman tu 100%. So dia berbeza dengan commercial bank. Kalau commercial bank, orang biasa macam saya, macam usahawan, pekerja swasta semua kan, bila mohon paling maksimum commercial bank boleh bagi 90%. Berbeza dengan mereka yang bekerja kerajaan di dalam sektor awam, bila mohon LPPSA dia boleh dapat 100% pembiayaan. So biasa berlaku bila saya uruskan klien, ada klien saya nak beli rumah, dia pekerja kerajaan. So apa yang dia buat adalah dia tak bayar deposit. Pasal apa? Semua masuk dalam loan. Kerana loan dalam LPPSA ni dia dapat 100%. So which is okay, benda tu normal dalam urusan pembelian hartanah. Bagi mereka LPPSA ni adalah normal. Pasal apa? Semua at the end of the day LPPSA akan release kepada lawyer melalui peguam tuan rumah tersebut untuk dapat duit sebanyak 100% tersebut. Okey, yang ketiga. Yang keempat adalah sepanjang perkhidmatan kita hanya boleh mohon satu sahaja pembiayaan LPPSA. Maksudnya tak boleh ada dua rumah di bawah pembiayaan LPPSA sepanjang perkhidmatan kita itu. Tak kisahlah kita berkhidmat berapa tahun kan, selagi kita masih berkhidmat hanya boleh ada satu loan LPPSA sahaja pada satu masa. So kalau nak mohon lagi boleh, tak ada masalah. Yang kita perlu, yang kita kena buat adalah rumah tersebut kena jual lah, ataupun kita dah selesai bayaran, dah tak ada hutang LPPSA. So dalam keadaan kita masih lagi berkhidmat, boleh kita ambil dalam keadaan loan yang masih fresh, yang tak ada dalam keadaan kita ada dua loan pada masa yang sama. Okey, itu sedikit sebanyaklah pengetahuan saya tentang pinjaman LPPSA. So sekiranya video ini membantu anda memahami sedikit sebanyak bagaimana dalam kriteria pembiayaan LPPSA, diharap anda sudi untuk komen, share, like dan sebagainya. Terima kasih banyak tuan-puan kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Steady.